tunggu audio masuk dulu join saya punya live ni, dan kemudian kita akan sambung lah untuk kita punya perbincangan atau kita punya live hari ni. So yang mana yang baru join tu tolong share saya punya live ni dekat mana-mana grup yang ada, atau boleh share dekat wall masing-masing pun boleh. Mantu dengan saya punya live ni boleh dapat membantu para peniaga atau business owner dalam kira berkaitan dalam urusan perniagaan mereka lah. Kita tunggu audio masuk, join dulu, okey? Family ikut berjalan, jadi tak ramai pula join join live saya ni. Tak apalah, tapi kalau ada pun kalau tak ada yang mana terlepas tu, boleh tengok saya punya video ni atau live ni, saya save dekat dalam wall MCR. So boleh check, boleh boleh review balik lah saya punya live ni nanti. Kita minum dulu. Okey, kita start lah. Sebabkan dari sekarang ni pun tak lama, setengah jam je. So kalau paling kurang pun setengah jam lebih lah, macam tu. So malam ni saya nak kupaskan topik berkenaan dengan company Berhad. Apa bezanya Shriram Berhad dan Berhad. Macam before ni saya explain, saya ada kupaskan atau saya terangkan apa itu enterprise, apa beza enterprise dan Shriram Berhad. Tapi malam ni saya nak terangkan apa beza Shriram Berhad dengan company Berhad. Ada ramai juga tahu kan company Berhad, ada pernah selalu familiar dengan company Berhad, tapi tak tahu apa sebenarnya company Berhad tu. So malam ni saya akan terangkan secara ringkas lah apa Berhad, company Berhad tu. Okey, Berhad tu bermaksud liability pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang disumbangkan. Okey, ciri-ciri Berhad ni adalah seperti entiti berasingan, iaitu terpisah antara organisasi perniagaan dan pemiliknya dari segi perundangan, boleh didakwa dan mendakwa, membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya. Itu daripada segi entiti berasingan lah. Okey, ciri-ciri entiti berasingan. Seterusnya ada ciri-ciri liability terhad, iaitu bermaksud tanggungan seseorang ahli syarikat terhad mengikut jumlah saham yang dipegang. Jika dibubarkan, pemiutang
syarikat tidak berhak menuntut aset peribadi pemegang saham. Dia macam juga seram berhad. Berhad ni sama juga, dia punya ciri-ciri banyak persamaan juga dengan seram berhad, cuma ada few yang berbeza. Daripada apa yang beza tu nanti kita akan saya akan explain lah, saya akan terangkan. Okey. Yang ciri-ciri seterusnya adalah hayat berterusan. Kematian atau penarikan diri salah seorang pemegang saham tidak akan menyebabkan syarikat dibubarkan. Sama macam seram berhad juga kan. Okey. Seterusnya pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Maksudnya maksud pengasingan tu daripada segi director dan juga shareholder. Pemegang saham tiada hak mengawal secara langsung operasi syarikat. Satu lembaga pengarah yang akan membentuk polisi keseluruhan syarikat dan melantik pegawai pengurusan untuk menguruskan perjalanan syarikat. Itu untuk company berhad. Okey. Dua jenis syarikat sendirian berhad. Okey, dua jenis syarikat berhad adalah syarikat awam berhad dan juga syarikat sendirian berhad. Okey, apa beza? Beza sendirian berhad dan awam berhad. Maksudnya kira macam syarikat sendirian berhad, dia punya bilangan ahli dia atau director dalam tu kena ada 1 orang sehingga 50 orang. Kalau berhad pula dia kena ada 2 orang dan maksimum tiada had. Maknanya kalau sedang berhad ni dia boleh sehingga 50 orang dalam ahli dalam company tersebut. Tapi kalau berhad dia tak ada had. Maknanya dia boleh lebih pada 50 orang pun tak apa, tak ada masalah, boleh masuk. Tu sebabnya kalau kita tengok mana yang ada kira ahli-ahli yang untuk buka syarikat yang lebih pada 50 orang, dia orang akan pilih kira bukan lebih daripada 50 orang, banyakkannya yang lebih daripada 10 orang ke atau lebih daripada 5 orang, dia akan terus buka syarikat berhad. Dia takkan start dengan seram berhad. Dia akan terus kepada syarikat berhad. Mostly lah, ada yang masih dengan seram berhad, ada juga yang terus pergi kepada berhad. Okey, pemilikan saham. Daripada segi pemilikan saham pula, apa beza seram berhad dengan berhad? Okey, kalau seram berhad dia terhad kepada individu tertentu. Kalau company berhad terbuka pada orang ramai. Maknanya saham dalam company seram berhad, kalau kita tahu company seram berhad, kalau ada orang nak invest dekat dalam company tu, okey, dia terhad kepada setiap orang. Mana kita kenal atau kita offer dia nak invest dekat dalam seram berhad tu je, kita boleh maknanya orang yang nak invest tu dia tahu company seram berhad tu dia boleh invest, tapi dia tak, maknanya kita tak buka saham untuk seram berhad tu pada awam. Tapi kalau berhad dia terbuka pada orang ramai. Dia boleh buka mana-mana, kira ramai orang, kira apa yang saham dalam berhad tu dia akan open pada orang awam. Mana nak beli share dalam company berhad tu boleh beli, boleh masuk. Tapi kalau seram berhad dia tak open, dia kepada orang tertentu sahaja. Okey, itu daripada segi berhad, daripada segi pemilikan saham. Kalau bahagian untuk pindah milik saham pula, company seram berhad, saham tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang saham yang lain. Tapi kalau berhad, bebas dipindah milik dan mudah dijual atau beli melalui broker saham di bursa saham. Okey, maksudnya kat sini kalau company seram berhad, kalau ada yang nak transfer share atau nak jual share tu kepada kira dalam company, dia nak keluar daripada company tu, dia perlukan sign semua ahli dalam company seram berhad. Tapi kalau berhad tak perlu, dia boleh keluar bila masa, dia boleh masuk bila masa, tanpa sign atau tanpa persetujuan daripada mana-mana ahli dalam berhad tu. Itu beza dengan seram berhad. Okey, daripada segi status saham pula, saham dalam
Sendirian Berhad tidak boleh okey, itu dah tadi. Okey, saham tidak boleh disenaraikan atau diurus niaga di bursa saham. Kalau Sendirian Berhad maknanya macam saya cakap tadi, dia open kira dia open saham untuk orang tertentu saja yang mana dia kenal atau yang dia kira orang yang kenal company itu saja. Tapi kalau Berhad, saham boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham. So dia open, dia show dekat semua, dekat orang awam yang kira dia open saham tu, siapa-siapa yang nak beli atau nak masuk dalam saham Berhad tu boleh. Itu Berhad. Tapi kalau Sendirian Berhad, dia macam saya cakap tadi, dia untuk orang tertentu saja. Tapi kalau Berhad, dia boleh open dekat semua. Macam tu. Dan dia boleh diniagakan atau di show pada bursa saham lah. Okey, daripada segi laporan kewangan pula untuk Sendirian Berhad, penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai. Tapi kalau Berhad, dia penyata kewangan perlu didedahkan kepada orang awam dalam akhbar. Maksudnya kalau audiens tahu atau biasa tengok dalam berita, ada keluar tentang bursa saham, apa nilai naik surut semua kan. So dalam company Berhad ni, dia kena show dia punya penyata kewangan. Okey, dia naik, dia untung ke, dia ada rugi ke, dia kena show benda tu. Tapi kalau Sendirian Berhad, dia tak perlu show pun dia tak perlu dedah pun dia punya penyata kewangan tu. Itu beza Sendirian Berhad dengan Berhad. Kemudian laporan kewangan dibentang dan dilulus. Kalau ni dua-dua sama. Laporan kewangan dibentang dan diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan syarikat. Laporan kewangan tahunan perlu diserahkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM. Dia kena submit pada SSM. Itu sama. Sendirian Berhad dengan Berhad tu samalah. Ada soalan boleh tanya saya. Okey, kalau kita nak tahu pula macam mana pembentukan Berhad ni. Okey, Berhad ni didaftar macam sama juga dengan Sendirian Berhad, sama juga dengan Enterprise. Daftar dengan SSM. Dua dokumen penting yang perlu disediakan untuk mendaftar syarikat adalah tata wujud syarikat dan juga tata urus syarikat. Kalau Berhad, dia kena ada butiran itulah. Okey, kita nak tahu pula mana modal yang dapat untuk tumbuhkan Berhad ni. Okey, modal diperolehi daripada terbitan saham yang terdiri daripada unit-unit saham yang bernilai tetap seperti 10 sen, 20 sen dan lain-lain yang dinyatakan dalam tata wujud syarikat. Okey, ini untuk company Berhad. Nilai ini adalah nilai muka sijil saham yang juga dikenali sebagai nilai tara atau nilai bar atau nilai nominal. Ini untuk company Sendirian Berhad lah. Dia lebih terperinci dan berbanding dengan Sendirian Berhad. Okey, dia ada 4 jenis modal, iaitu modal dibenarkan atau modal berdaftar atau modal nominal. Apa itu modal yang saya cakapkan tadi? Okey, modal maksimum yang boleh diterbitkan oleh sebuah syarikat dah dinyatakan dalam tata wujud syarikat ketika pendaftaran. Macam saya cakap tadi, apa dokumen yang diperlukan untuk ambil untuk mulakan penubuhan Berhad ni. Dia kena ada tata wujud, tata urus tadi. So dalam tata wujud syarikat tu, dia ada state berapa maksimum modal yang dikeluarkan oleh Berhad tersebut. Okey, sekiranya syarikat hendak menerbitkan modal melebihi daripada modal yang dibenarkan, hendaklah mendapatkan persetujuan pemegang saham dan mendapat keluluhan SSM. Kalau dia nak
dia nak keluarkan modal tu lebih daripada yang di state dalam tata wujud syarikat tu, dia kena dapat persetujuan daripada semua pihak, daripada semua pemegang saham, dan juga kena submit kepada SSM. Kemudian modal yang dibenarkan, bilangan saham dibenarkan tak nilai tara, dia ada nilai tara. Maknanya macam kita tahu tadilah, Sdn Bhd dia ada berapa, dia punya dia ada stake berapa. Tapi kalau Berhad dia tiada bilangan bilangan saham dibenarkan tak nilai tara lah. Kemudian modal yang seterusnya adalah modal yang diterbitkan. Apa itu modal diterbitkan? Okey, sebahagian daripada modal yang dibenarkan diterbitkan secara berperingkat mengikut keperluan syarikat. Okey, maknanya diterbitkan tu diwujudkan atau dimasukkan dalam company, dalam Berhad tersebut. Okey, had maksimum modal boleh diterbitkan adalah sama dengan modal yang dibenarkan. Okey, ini saya terangkan secara ringkas. Kalau nak tahu lebih detail boleh WhatsApp saya, saya akan terangkan lebih ringkas lah. Okey, kemudian modal belum diterbitkan. Okey, apa tu modal boleh diterbitkan? Macam saya explain tadi, dekat dalam Berhad ni ada 4 jenis modal. Jenis modal dekat dalam company Berhad. Okey, modal yang pertama modal dibenarkan atau modal berdaftar atau modal nominal. Okey, modal kedua modal diterbitkan. Modal yang ketiga adalah modal belum diterbitkan. Kemudian yang keempat modal berbayar. Macam syarikat Sdn Bhd, dia punya modal dia ada satu jenis je, tak silap saya. Tapi kalau dalam Berhad ni ada 4 jenis modal yang diterbitkan. Macam yang saya explainkan tadi. Okey, daripada segi saham pula. Okey, atas syarikat 2016 membenarkan syarikat Berhad mengeluarkan 2 jenis saham. Kalau atas syarikat 1965 lah. Di antara saham yang dibenarkan adalah saham biasa dan saham keutamaan. Okey, apa beza saham biasa dan saham keutamaan ni? Macam saham biasa, kadar dividen dia tidak tetap bergantung kepada keuntungan syarikat. Kalau untuk saham keutamaan, dia punya kadar dividen dia adalah tetap. Okey, kedua, pembayaran dividen diterima selepas pembayaran kepada pemegang saham keutamaan. Itu kalau untuk saham biasa. Kalau saham keutamaan dibayar dahulu sebelum pemegang saham biasa. Okey, kemudian hak mengundi dan mengawal syarikat ada, mempunyai hak mengundi. Kalau macam saham yang biasa tu, saham biasa dia punya mempunyai hak mengundi dan berpeluang mengawal syarikat. Okey, macam ni terlalu detail sangat, nanti orang pun tak clear. Jadi saya ambil yang ringkas saja. Okey, kita tengok pula pada beza Sdn Bhd dan Berhad balik. Kita akan tengok, okey, pemilik share untuk Sdn Bhd 1 hingga 50 orang. Kalau syarikat awam Berhad, dia kena ada 2 orang dalam Berhad tersebut. Kemudian share tidak boleh dipindah milik kecuali dengan persetujuan semua pemegang. Itu untuk Sdn Bhd. Kalau untuk awam Berhad, dia share boleh dipindah bilik secara bebas mengikut harga di pasaran saham. Itu untuk Berhad. Kalau modal, daripada segi modal pula, modal dikumpul melalui jualan share yang ditetapkan kepada sekumpulan orang persendirian yang dikenali. Macam saya cakap tadi, untuk Sdn Bhd, modal yang dikeluarkan daripada orang yang dikenali atau yang dia familiar, yang dia open kepada orang yang dia kenal saja. Kalau company Sdn Bhd. Tapi kalau untuk Berhad, modal yang dikumpulkan daripada
jualan share yang diterbitkan kepada orang awam. Maknanya dia boleh open dia punya share tu, orang awam pun, siapa-siapa even tak kenal pun boleh beli share dalam Berhad tersebut. Tapi kalau Seram Berhad, dia open untuk orang yang dikenali je, yang dia kenal dia, yang familiar je, atau orang yang terdekat saja. Okey, itu daripada jenis itu beza Seram Berhad dan juga Berhad. Okey, kalau macam daripada segi kelebihan, okey, kita akan terang pula apa kelebihan yang didapat dengan company Seram Berhad. Okey, kalau untuk company Seram Berhad, kelebihan yang ada untuk para peniaga adalah mudah ditubuhkan daripada awam Berhad. Okey, Seram Berhad dia senang nak ditubuhkan. So dia tak ada banyak documentation atau dokumentasi, dan dia pun dokumentasi pun mudah, tak complicated, tak memeningkan lah, ibarat macam itulah. So penyata kewangan tidak perlu dinyatakan kepada orang awam. Jangka masa hayat perniagaan lebih terjamin, sumber modal yang lebih besar daripada milikan tunggal. Okey, itu kelebihan Seram Berhad. Tapi kalau kekurangan Seram Berhad, ada setiap syarikat ni atau perniagaan ni ada kelebihan, ada pro and con, ada kelebihan dan kelemahan. So kalau kelemahan daripada untuk Seram Berhad ni adalah kekurangan modal, sumber modal yang terhad berbanding syarikat awam Berhad. Sebab apa dia kekurangan modal? Sebab dia buka untuk orang yang terdekat saja, atau orang yang dikenali saja. Dia tak open pada orang awam. Jadi mana yang kita tak kenal atau siapa nak invest pun, kita tak boleh main ambil je. Maknanya kita akan open pada yang kita kenal je kalau company Seram Berhad lah. Kemudian tidak boleh pindah milik share sesuka hati, perlu mendapatkan persetujuan pemegang share yang lain. Okey, contohnya kalau macam kita nak pindah share, kita tak boleh main suka hati kita je nak pindah share, atau kita nak keluar sesuka hati je. So kita kena ada persetujuan daripada kita punya rakan kongsi yang lain. Kalau rakan kongsi tu tak setuju, maka tak boleh lah nak jual share tersebut. Kena ada persetujuan baru boleh. Kemudian kekurangan yang ada pada Seram Berhad, sebahagian pemegang share yang menguruskan syarikat ada penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa boleh berlaku. Maksudnya kat sini Seram Berhad tu sebabkan dia punya director dengan shareholder tu boleh jadi orang yang sama. So sebahagian pemegang share yang menguruskan syarikat dia akan buat penyelewengan, akanlah ada masalah macam ni, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa boleh berlaku dalam Seram Berhad. Bukan Seram Berhad je, kalau enterprise ke sama apa-apa jenis perniagaan pun ada. Tapi potential untuk dapatkan ada masalah macam tu tinggi sikit lah kalau dengan Seram Berhad ni. Okey, kemudian pembubaran syarikat yang rumit berbanding syarikat milikan tunggal. Milikan tunggal tu enterprise lah, dia nak bubar Seram Berhad ni susah. Ada banyak dokumentasi dan perlu ada persetujuan daripada semua pihak, baru boleh buat pembubaran berbanding enterprise. Kalau enterprise tu kita nak tutup bila-bila masa boleh, sebabkan dia pemilikan tunggal saja. So kita tak perlukan mana-mana persetujuan, siapa-siapa punya persetujuan lah. Tapi kalau Seram Berhad perlu dan banyak dokumentasi yang diperlukan. Okey, kita tengok pula pada syarikat Berhad pula. Apa kelebihan yang dapat dengan syarikat Berhad ni? Okey, saham syarikat boleh dijual di pasaran saham melalui Bursa Saham Malaysia. Apa itu Bursa Saham Malaysia? Kalau kita biasa tengok dalam berita, selalu akan ada keluar kat situ. Okey, saham ni naik, saham ni turun, atau ada untung, ada rugi. So dia akan letak, dia akan show pada orang awam dia punya keuntungan dan kerugian Berhad, company Berhad tersebut. Kemudian saham syarikat boleh dibeli oleh orang ramai. Dia boleh open dekat semua orang awam, sama ada yang kenal atau dekat atau tak kenal pun dia boleh open, dia tak ada masalah. Tapi macam Seram Berhad tadi, dia terbuka pada orang yang dikenali atau yang terdekat saja. Okey, kemudian atas syarikat 2016 yang baru memudahkan tak sama seperti atas sebelum ni. Okey, kalau nak tahu apa yang mudah apa yang tak tu, nanti boleh
DM saya, WhatsApp saya, kita akan terangkan macam mana cara nak buka Berhad tersebut. So nanti kita akan tunjuklah, sebab Akta Syarikat 2016 ni pun memang memudahkan untuk seorang Berhad maupun Berhad, dan dia punya dokumentasi dia pun dikurangkan, dah tak complicated dan tak memeningkan sikit lah. So kalau akta baru ni memang lagi senang lah. Kemudian jangka hayat perniagaan panjang, sama juga sebenarnya Berhad. Dia punya jangka hayat dia panjang, tak seperti enterprise. Kalau dia enterprise, kalau owner meninggal, maka company tu pun akan enterprise tu akan lumpuh dan dibubarkan. Tapi kalau seorang Berhad dan Berhad, dia punya jangka hayat dia panjang. Selama ada waris dalam company atau selagi tak ditutup, tak dibubarkan, maka dia tetap akan berjalan untuk company seorang Berhad dan Berhad. Okey, orang awam yang beli satu lot juga merupakan sebahagian pemegang syarikat. Maksudnya untuk Berhad, dia kan open dia punya share atau saham dalam company tu. So siapa-siapa yang beli even satu lot je dekat dalam company tu, dia dah dianggap dia adalah pemegang syarikat atau dia own the syarikat. Tu yang beza, kelebihan yang dapat orang awam dapat kalau ambil kira even beli satu slot je pun dia dah jadi pemegang syarikat. Tapi seorang Berhad dia tak open, dia just open pada orang terdekat saja atau yang dikenali saja. Kemudian kelebihan lagi pada Berhad ni, diberi keutamaan dan kemudahan untuk mendapat pinjaman dari bank maupun institusi bukan Berhad, bukan bank, sorry. Okey, maksudnya macam seorang Berhad atau enterprise juga, memang dia punya kira kemudahan bank tu pun senang nak kira boleh apply, boleh dapat. Tapi dia akan open atau dia beri keutamaan pada company Berhad. Sebab apa? Sebab company Berhad tu adalah dia lebih kukuh dan lagi terjamin lah kalau dibandingkan ikutkan seorang Berhad pun sama juga, tapi dia lagi tinggi, dia punya lagi tinggi, dan dia punya kira keutamaan bank tu pada company Berhad sangat tinggi. Itu yang kelebihan yang apabila kita buka penubuhan syarikat Berhad ni. Okey, ada juga kekurangan dalam Berhad ni. Okey, kita akan bincang apa kekurangan dia pula. Okey, kalau kekurangan untuk syarikat Berhad ni adalah bilangan pemegang share yang terlalu ramai. Sebab apa? Sebab dia dah open dia punya saham tu pada orang awam. Jadi nak kontrol dia punya pemegang saham tu besar, memang ramai. So memang macam complicated sikit lah. So kalau seorang Berhad, dia open pada yang orang terdekat saja, dan tak selalunya dia memang ada 1 hingga 50 boleh masuk dalam company seorang Berhad, tapi takkan ramai lah yang dimasukkan. Tapi kalau company Berhad ni terlalu ramai. Kemudian penyata kewangan yang perlu diumumkan kepada orang ramai. So dia tak ada rahsia, dia tak boleh nak hide. Memang dia kena transparent, dia kena tunjuk, dia kena show dekat orang awam apa dia punya untung, dia punya rugi, semua dia kena show. So tak ada rahsia lah untuk company Berhad ni. Itu kelemahan dia lah. Sebab setengah orang tak apa suka kan, tapi dia kena. Kalau Berhad ni memang kena show. Okey, antara lain lagi kekurangannya adalah pelbagai jenis cukai yang dikenakan. Berhad ni ada banyak cukai yang dikenakan. Sebab satu je, bila dia dah show dia punya keuntungan dekat company tu, so memang senang lah LHDN nak kejar. So dia akan dia orang akan nampak berapa yang perlu cukai yang perlu dikenakan kat company Berhad tu. Antara kelemahan lain lagi adalah proses pembubaran adalah rumit. Macam seorang Berhad juga, dia ada banyak dokumentasi dan banyak step yang diperlukan lah untuk bubarkan company Berhad tersebut. Macam enterprise, kita just pergi cakap kita tutup je, dah tutup kan company tu. Tapi kalau seorang Berhad dan Berhad, dia perlukan dokumentasi dan banyak kerja lah kena buat. Itu kekurangan daripada company Berhad. So kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau tak sempat nak tanya dekat komen, boleh WhatsApp saya dekat link bawah tu. Boleh WhatsApp saya, tanya saya lebih detail, saya boleh
terangkan lebih detail. Ada lagi tentang Berhad ni yang kita akan bincangkan. Saya akan sambung lagi untuk part 2 pada saya punya live yang akan datang. Jadi kalau ada soalan yang tak sempat nak tanya saya, boleh simpan dulu atau nak WhatsApp sekarang pun boleh. Nak WhatsApp saya, tekan link kat bawah. Tapi kalau tak pun boleh tanya saya pada saya punya live yang akan datang. Saya akan terangkan lebih detail lagi tentang Berhad ni. So sebab kalau Berhad ni ramai yang tak apa nak familiar kan, sebabkan company tu besar, lagi orang takut, lagi orang tak confident. Tapi sebenarnya banyak dia punya kelebihan juga untuk company Berhad ni. Nanti kita akan bincangkan lagi. Ada soalan boleh tanya saya. Kalau tak ada soalan, okey, saya akan berhenti. Kita akan sambung lagi saya punya live pada hari dan waktu yang lain. Hari yang lain, waktu yang lain. Nanti saya akan inform pada kita punya page MCR page ni, kita akan inform. So kalau apa ada yang saya terangkan pada malam ni ada kekurangan ke, tak apa-apa nak clear, WhatsApp je link WhatsApp saya dekat bawah tu. Saya juga minta maaf kalau ada yang saya bagi information tu yang salah ke atau memeningkan kepala ke, saya minta maaf. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum dan terima kasih banyak-banyak kerana join saya punya live ni. Mana tahu live saya ni boleh membantu para peniaga atau business owner yang lain dari dalam segi untuk memperkembangkan dia punya perniagaan. Boleh pergi kepada Berhad. Berhad ni lebih kukuh lagi daripada Seram Berhad. Tapi ikutkan Seram Berhad tu pun dah kita kukuh jugalah. Tapi kalau macam untuk ada plan ke arah yang lebih tinggi untuk perniagaan dia, perniagaan business owner yang lain, boleh pergi kepada Berhad, company Berhad. Kalau tak sure macam mana, boleh je WhatsApp saya. Saya akan terangkan lebih detail. Dengan ni saya sudahi dengan Assalamualaikum dan terima kasih banyak-banyak kerana join live saya. Kalau ada apa-apa nak tanya, WhatsApp je saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, WhatsApp je. Okey? Assalamualaikum. Bye.